TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua ataupun calon-calon SPM 2022. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Percotan bersama dengan saya, pakar matematik taman anda, Akmal Nazri. Sebut pasal matematik tambahan. Saya pasti calon-calon SPM 2022 yang mengambil kertas ini, saya pasti ada yang sudah bersedia dan ada yang orang kata masih lagi untuk menguasai antara bab-bab yang penting kan. Jangan risau kerana kita bakal bersama dengan seorang guru yang memang hebat di dalam mata pelajaran ini. Siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru kali ini. Saya pasti murid-murid pun dah tengok dah profil guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Tanpa membuang masa, ayuh saya perkenalkan kepada anda semua. Ini dia Cikgu Eza Hamni. Apa khabar Cikgu Eza? Sihat? Alhamdulillah sihat. Mas sihat? Alhamdulillah. Saya sebenarnya cukup teruja apabila saya diberi peluang untuk mengendali tugasan kali ini matematik tambahan, kerana saya dulu Cikgu, keputusan dia cukup cemerlang. So, cikgu rasa lega sebab cikgu ada pakar di sebelah cikgu. Tapi Cikgu, sebelum kita nak mulakan Sukses SPM kita kali ini Cikgu, izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Siapakah beliau? Ini dia Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu? Cikgu sihat? Iya, katanya Cikgu Kulina juga mendapat keputusan yang cemerlang di dalam mata pelajaran matematik tambahan dulu Cikgu. Jadi, ayuh kita mulakan kelas kita dalam Sukses SPM 2022 Percotan di dalam mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan Cikgu Eza Hamni. Silakan Cikgu Eza. Okey, sebelum kita nak pergi kepada soalan, kita tengok dulu format peperiksaan matematik tambahan untuk KSSM tahun ni. Baik. Tahun ni yang tahun lepas samalah, cuma yang dulu tu lain. Okey. So macam kita tengok sekarang ni, kertas satu kita ada 2 jam, masa bahagian A dengan bahagian B. Jumlah soalan yang dikeluarkan ada 15 soalan. Cuma pelajar perlu menjawab 14 soalan. Bahagian A pelajar perlu jawab semua. Bahagian B tu ada 3 soalan tapi pelajar perlu jawab 2 saja. Okey. So untuk kertas 2 kita ada 2 jam 30 minit dan bahagian ni ABC lah. Cuma hari ni cikgu akan tekankan pada bahagian yang pada kertas satu. So kertas satu, kalau Akmal nak tanya cikgu apakah perbezaan kertas satu dengan kertas dua, Mal, sebenarnya kalau kita tengokkan dari format yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, kalau kita tengok bilangan soalan lah. Yang pertama bilangan soalan, macam cikgu sentuh tadi, kertas satu kita ada 15 soalan, cuma pelajar perlu jawab 14. Tapi kalau boleh jawab semualah. Betul. Okey. Yang kedua dari segi jumlah markah, perbezaannya dari segi jumlah markah, iaitu kertas satu 80 markah dan kertas 2 100 markah. Dan yang seterusnya adalah tempoh masa menjawab. Kertas 1 2 jam, kertas 2 2 jam setengah. Betul. Itu saja perbezaan kertas 1 dan kertas 2. Dari segi soalan, dia tak ada boleh ditabur di mana-mana kertas 1 dan kertas 2. Okey. So dari segi masa, peruntukan masa yang dicadangkan, kita ada 80 markah untuk 120 minit, 2 jam. Di mana average ataupun purata murid-murid untuk menjawab satu markah adalah jatuh dalam 1.5 minit. 1.5 minit. Maka kalau kita ada bahagian A tu, Mal, kita ada 64 markah. Maka kita perlukanlah 96 minit untuk menjawab bahagian A. Okey, bahagian B kita ada 16 markah, iaitu 2 soalan tadi, kita ada 24 minit. So dari segi peruntukan masa ni, kita kalau boleh gunakanlah sebaik mungkin untuk menjawab peperiksaan untuk kertas satu.
Ini adalah masa yang dicadangkan oleh cikgu sendiri, ya, betul? Supaya semua soalan dapat dijawab dan tidaklah orang kata tak cukup masa, cikgu. Ya, betul. Ya, cikgu, cuba cikgu senyum, cikgu, sebab saya lihat avatar dalam slide itu sama seperti cikgu. Memang Emoji, dia kan? dia. Memang cikgu. Okey. Baik, itu dia serba sedikit mengenai format pentaksiran bagi mata pelajaran matematik tambahan, tetapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini baru cikgu akan mulakan kelas kita, cikgu, betul? Betul. Alright, semasa lepas ini dalam Sukses SPM 2022 Penceritaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Penceritaan bagi mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan Cikgu Eza Hamni. Cikgu, saya pasti murid-murid ada beberapa bab yang mereka masih belum lagi kuasai. Antaranya bab algebra. Yang inilah cikgu akan kongsikan kepada anda. Jadi murid, sila berikan tumpuan yang sepenuhnya. Okey, cikgu, jom kita mulakan. Okey, murid. So hari ini cikgu kita buat dulu soalan bidang algebra. Okey. Contoh soalan macam fungsi adalah di bawah bidang algebra. Kalau kita tengok contoh soalan pertama, Raja menunjukkan graf fx berbentuk parabola dan bersilang dengan gx pada titik A. Okey, kita ada dua graf. Macam mana kita nak tentu sahkan fx dan gx ini adalah fungsi? Kita akan menggunakan ujian garisan mencancang, di mana murid-murid boleh membuat satu garisan menegak pada garisan fx, dan kita akan dapati ada satu titik persilangan di situ. Okey, dan untuk gx kita buat juga untuk mencancang. Okey, kita ada dua titik persilangan. Okey, dan kesimpulan yang kita buat adalah fx adalah merupakan satu graf fungsi di mana kerana sebab dia satu kepada satu, dan gx merupakan fungsi kerana mempunyai satu kepada banyak. So dia jadi bukan fungsilah untuk gx. Baik. Okey, untuk soalan yang kedua pula, soalan kedua diberi gx sama dengan 3x tambah 3, dan cari nilai m jika fs songsang m 3m kuasa 2 tambah 2 sama dengan g m tambah 3 kuasa 2. Nampak macam kompleks ke? Senang je, cikgu. Senang je. Yeah. Okey, kita tengok. Kalau pengetahuan kita tahu bahawa ff songsang x, kita akan dapat sama dengan x. Okey. Mat, kalau cikgu tanya kamu, kalau ff songsang m sama dengan? Sama dengan berapa murid-murid di rumah? Ya, betul, sama Itu dengan dia jawapannya. m. Ya, Okey, cikgu. kalau cikgu nak ff songsang 3m kuasa 2 tambah 2. Ini lagi senang, cikgu. Kalau sini x, sini m, maksud dia akan jadi 3m kuasa 2 Betul. tambah 2. Okey. So balik pada soalan. Soalan minta ff songsang 3m kuasa 2 tambah 2 sama dengan gm tambah 3 kuasa 2. Okey. Yang ini dia akan dapat 3m kuasa 2 tambah 2, dan fungsi g dia akan masukkan dalam fungsi g. Kita selesaikan, dia akan dapat 3m kuasa 2 tambah 2, 3 kurungan m kuasa 2 tambah 6m tambah 9 tambah 3. Mana cikgu dapat m kuasa 2 tambah 6m tambah 9? Datangnya daripada pengembangan m tambah 3 kuasa 2. Kita perlu kembangkan satu persatu. M tambah 3, M tambah 3. Lepas kamu kembangkan, kita kembangkan pula lagi 3 tu. 3 darab M kuasa 2, maka dia jadi begini. 3M kuasa 2 tambah 18M tambah 27 tambah 3. So kita pemudahkan, kita akan pindah semua sebelah kiri kepada kanan. 3M kuasa 2 pindah sebelah kanan, dia akan jadi negatif. Dan 2 pindah pun jadi negatif. Kita susun, maka kita akan dapat kosong sama dengan 18M tambah 28. Mana datangnya 18M tambah 28? Datangnya daripada penyelesaian pemudahkan ungkapan yang kita dapat tadi. Maka oleh kerana soalan nak M, kita pindahkan 28. Dia jadi negatif 28 sama dengan 18M. Maka M sama dengan negatif 28 per 18. Tapi ini bukan jawapan akhir lagi. Kenapa? Kita perlu sediakan jawapan dalam bentuk terringkas. Murid-murid peringat, jawapan terakhir perlulah dalam bentuk yang terringkas. Maka jawapannya akan jadi M sama dengan negatif 14 per 9. Kita bagi dua lah kan, cikgu? Ya, betul. Kita bagi dua. Okey. Kita tengok lagi contoh soalan yang dalam bidang algebra, iaitu soalan fungsi. Daripada gambar raja, kita dapati, keluarkan dulu maklumat. Maklumat yang kita ada, yang pertama adalah P memeta kepada Q bermaksud fx sama dengan x per 2. Dan ini adalah jadi fungsi gubahan.
G-Effect sama dengan 4X tambah 3/3. Ini daripada gambar rajah. Kita perlu keluarkan daripada gambar rajah ke bentuk ungkapan fungsi. Kemudian kita nak cari fungsi G. Macam mana kita nak cari fungsi G daripada G-Effect? Di mana kita perlu letakkan satu nilai di tengah tu. Macam mana kita nak matikan fungsi F? Maka kita perlu letak F songsang dalam tu. Macam tadi cikgu cakap, F songsang dia akan jadi X. Okey, kita akan letak kat situ. Maka X ini pun kita akan gantikan F songsang. So kita perlulah cari F songsang. Macam mana kita nak cari F songsang? Kita songsangkan fungsi Fx, di mana Y sama dengan X per 2 dan singlekan X, dia dapat 2Y. Maka F songsang kita adalah 2X. Maka dari segi penulisan F songsang, kita letak F songsang X sama dengan 2X. Maka itulah nilai F songsang. Kita gantikan pula ke dalam G kita tadi. 4 kurungan F songsang tambah 3/3. F songsang nilai kita berapa tadi, Man? 2X, betul? Betul. So kita gantikan. Kita gantikan di mana sebelah G dia akan dapat GX sama dengan 4 bracket 2X tambah 3. 4 darab 2X dapat 8X tambah 3. So jawapan dia akan jadi 8X tambah 3/3. Okey, itu contoh soalan fungsi yang ketiga. Maka inilah jawapan GX kita. Kita tengok lagi contoh yang ada. Okey, contoh soalan 4, bawah bidang algebra juga, julat untuk kuadratik. Okey, kalau kita tengok diberi 4X kuasa 2 tolak 3Y tolak 1 sama kosong. Cari julat Y cari julat nilai X apabila Y lebih kecil daripada 5. So macam mana kita nak cari? So kita keluarkan dulu soalan. 4X kuasa 2 tolak 3Y tolak 1. Kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Macam mana kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X? Kita buat pindah randa lah. Okey, kita pindah randa, dia akan jadi 4X kuasa 2 tolak 1/3. Itu Y. Okey, kalau kita tengok Y kita adalah Y lebih kecil daripada 5. Okay, kita gantikan Y kita dengan ungkapan yang kita dapat tadi, iaitu 4X kuasa 2 tolak 1/3. Dia akan jadi 4X kuasa 2 tolak 1/3 lebih kecil daripada 5. So macam mana kita nak selesaikan, murid-murid? So kita akan pindah. Macam biasa, nilai 3 di bawah kita akan bawa ke kanan, bahagi jadi darab. 3 darab 5, 15. Okey, kemudian 15 kita pindahkan ke hadapan, dia jadi tolak. Jadi 4X kuasa 2 tolak 16 lebih kecil daripada kosong. Kita pemudahkan lagi. Okey, kita bahagi semua dengan nombor 4, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4 lebih kecil daripada kosong. Ini adalah ungkapan algebra kita. Macam mana kita nak selesaikan? Kita tekan kalkulator lah, kita buat pemfakturan. Okey, bila kamu tekan kalkulator pelajar murid-murid, kamu akan dapati pemfakturan kita akan dapat X tolak 2X tambah 2 lebih kecil daripada kosong. Kita tak habis lagi di sini. Di mana apabila kita nak buat julat, kita perlu ada sekurang-kurangnya 3 kaedah itu, iaitu yang pertama graf, yang kedua garis nombor, yang ketiga adalah jadual. So kita pilih antara 3 ni, kita nak yang mana satu. Maka cikgu pilih kaedah graf. Okey, cikgu lukis. Cikgu mana cikgu tahu graf tu senyum? Sebab nilai A kita positif. Maka kita punya graf senyum. Dan mana pula datangnya 2 dan negatif 2? Itulah dari nilai punca yang kita tekan kalkulator tadi, dapat 2 dan negatif 2. So, adakah ini jawapan final? Tidak. Kita perlu lorekkan kawasan mana yang mewakili lebih kecil daripada kosong. Okey, kalau kita tengok lebih kecil daripada kosong, jawapan dia akan jadi nilai di bawah paksi X ni lah. Y lebih kecil daripada kosong, maka dia di antara 2 dan negatif 2. Macam mana kita nak menulis semula nilai jawapannya? Dia akan jadi begini, pelajar. Murid-murid. So, dia jadi X lebih kecil daripada 2, X lebih besar daripada negatif 2. Soalan ini yang perlu kita tekankan. Kita tengok. Buat latihan banyak-banyak untuk soalan julat. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok lagi. Contoh kuadratik. Okey, ini masih lagi soalan julat. Soalan julat, kalau kita tengok soalan graf bagi fungsi kuadratik Fx Ax kuasa 2 tambah 2, bracket A tambah B, X tambah bracket A tolak 3C menyentuh paksi X. Cari julat. Kalau murid-murid tengok soalan minta cari julat. So macam tadi pun dah cari julat, ini pun cari julat. Maka kita kena tengok situasi. Tengok soalan ni menyentuh paksi X. Cuba bayangkan menyentuh paksi X, graf kuadratik menyentuh paksi X, kita ada 2 jenis graf. Yang pertama, kita ada senyum tapi dia menyentuh 2 nilai punca, dan lagi satu menyentuh 1 nilai punca. Di mana
nilai menyentuh 2 ini kita boleh dapat daripada B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Yang ini pula kita dapat B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Antara dua ni murid-murid, cikgu nak tanya, sebelah mana yang graf yang boleh merujuk pada julat? Kiri ke kanan? Kiri. Ya, betul. Yang ini. Sebab apa? Sebab lebih besar daripada kosong. Kalau sama dengan kosong, dia tak kira julat. Dia kira nilai. Okay, oleh kerana kita menggunakan B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dari kosong, itu rumus kita, maka kita masukkan nilai B. Okay, Mak ingat lagi tak, Mal? Nilai B kita apa kat sini? Nilai B. Kita gantikan apa? Yang Di B tengah, di tengah-tengah kan? Di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. So dia akan jadi begini kelas. Bracket 2A tambah 2B. Kita gantikan nilai B kita dengan bentuk kuadratik yang kita dapat. Okey, tolak 4A, bracket C kita adalah A tolak 3C. Ini adalah bentuk arm kuadratik A, B dan C. Okey, maka kita kembangkan. Okey, kita kembangkan macam biasa. 2A tambah 2B kuasa 2 ini, apabila kita buat proses pengembangan, negatif 4A pun kita kena kembangkan jugalah. Bila nampak je bracket, kita akan buat pengembangan di mana dia akan jadi, yang depan akan jadi 4A kuasa 2 tambah 8AB tambah 4B kuasa 2. Mana yang belakang ini dia jadi negatif 4A darab A, kita akan dapat negatif 4A kuasa 2. Negatif 4A darab dengan negatif 3C, dia akan dapat 12AC lebih besar dari kosong. Okay, kalau kita tengok, kita pemudahkan lagi. Apa yang boleh kita selesaikan? 4A kuasa 2 dengan 4A kuasa 2. Kita boleh potonglah. Sebab 4A kuasa 2 tolak 4A kuasa 2 ni adalah kosong. So, kita matikan. Yang tinggal akan jadi 8AB tambah 4B kuasa 2 tambah 12AC lebih besar dari kosong. Tapi tengok balik soalan. Soalan minta apa? Cari julat bagi A. Bermaksud mesti A dekat perkara rumus. So, macam mana kita nak jadikan A perkara rumus? Sedangkan kita ada 4B ni. Kita pindahkan 4B. Dia akan jadi ini. Okey, 8AB tambah 12AC sama lebih besar daripada negatif 4B. Cikgu pindahkan negatif 4B dulu. Kemudian cikgu bahagi dengan 4. Sebab semua nilai 8, 12, negatif 4 ni boleh dibahagi dengan 4. Betul? Kita pemudahkan. Dia jadi 2AB tambah 3AC tolak B kuasa 2. Adakah ini jawapan dia? Tak lagi. Kenapa? Soalan nak cari julat A. Sebelah depan kita ada 2AB. Macam mana kita nak keluarkan A? Melalui proses pemfakturan. Kita keluarkan nilai A, bracket 2B tambah 3C lebih besar daripada negatif B kuasa 2. Oleh kerana kita nak A, maka kita pindahkan kurungan. Kurungan ni ibarat darab. Bila kita pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Maka dia akan jadi A lebih besar daripada negatif B kuasa 2 per dengan 2B tambah 3C. Maka itulah jawapan untuk julat nilai bagi A. Okey. Okey, itu jawapannya. Okey. Kemudian kita tengok lagi soalan yang ada dalam topik algebra ini, iaitu kuadratik. Pelajar, murid-murid kita tengok nilai minimum bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4nx tambah 5n kuasa 2 tambah 1. Ialah m kuasa 2 tambah 2n ini dengan keadaan m dan n ialah pemalar. Tunjukkan bahawa m sama dengan n tolak 1. Okey. So, macam mana kita nak tunjukkan? Pertama sekali, kita perlu tahu keyword kita. Ini adalah nilai minimum. Bila kita ingat nilai minimum, kita perlu ingat ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Macam mana kita nak buat penyempurnaan kuasa 2? Okey, murid-murid ingat lagi, bila penyempurnaan kuasa 2, kita akan letak bracket kuasa 2 tolak kuasa 2 di tengah-tengah. Begini. Lepas nilai B tu, kita akan letak tambah bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2. Di mana nilai yang di tengah-tengah ini adalah nilai B per 2. Maka, kalau kita lihat kita punya bentuk arm, nilai B kita adalah negatif 4N. Maka, negatif 4N per 2 lah. Negatif 4N per 2. So, kita pemudahkan lagi. Dia akan dapat X kuasa 2 tolak 4 NX tambah bracket negatif 2N kuasa 2 tolak negatif 2N kuasa 2 tambah 5N kuasa 2. Lepas tu kita buat apa? 3 ungkapan depan kita perlu faktorkan. Manakala yang nilai selebihnya tu kita perlu nilaikan. Okey, kita pemudahkan. So, kita akan dapat yang depan ni akan jadi X tolak 2N kuasa 2.
Yang belakang ni kita akan dapat negatif 4n kuasa 2 tambah 5n kuasa 2 tambah 1. Maka bentuk yang kita akan dapat adalah x tolak 2n kuasa 2 tambah n kuasa 2 tambah 1. Di mana nilai minimum dia adalah nilai di belakang. Murid-murid semua sedia maklum bahawa inilah bentuk vertex. Maka n kuasa 2 tambah 1 adalah nilai minimum. Kita bandingkan dengan nilai minimum yang kita soalan bagi. Maka kita akan dapat n kuasa 2 tambah 1, nilai minimum daripada bentuk vertex. Kita akan samakan dengan nilai minimum daripada soalan. Soalan nak tunjukkan m, maksudnya m kena pekan rumus. Kita pindahkan negatif 2n. Okay, m kuasa 2 sama dengan n kuasa 2 tolak 2n tambah 1. Nilai 3 ungkapan belakang ni kita boleh faktorkan. Dia akan jadi, kita boleh faktorkan, dia akan dapat m kuasa 2 sama dengan n tolak 1 kuasa 2. Maka m sama dengan n tolak 1. Sama seperti soalan. Okey. Kita tengok soalan ketujuh. Okey, dalam topik algebra, kalau ada 3 jujukan, dia minta janjan geometri, kita akan guna T2 bahagi T1 sama dengan T3 bahagi T2. Okey, T2 adalah x tambah 4, T1 kita adalah 3x, kita punya T3 adalah 6, kita punya T2 adalah x tambah 4. So, apabila kita selesaikan soalan macam ni, kita perlu buat darab silang. Bila darab silang, 3x kita akan darabkan 6, x tambah 4 kita perlu darab dengan x tambah 4. Maka dia jadi x tambah 4 kuasa 2 sama dengan 6 darab 3x. Maka kalau kita nak selesaikan, dia akan dapat x kuasa 2 tambah 8x tambah 16. Mana datangnya tu cikgu? Kita kembangkan. X tambah 4 kuasa 2 Kita kali kan? Ya, kita kembangkan lagi. Dan 6 darab dengan 3x 18x. Lepas tu, lepas dapat ni kita nak buat apa? Kita nak selesaikan nilai x. Macam mana kita nak selesaikan nilai x? Kita perlu pindahkan 8x, dapatkan dia bentuk arm. Bentuk arm, dia akan jadi x kuasa 2 tambah 8x tolak 18x tambah 16 lebih sama dengan kosong. Maka x kuasa 2 tolak 10x tambah 16 sama dengan kosong. Kita selesaikan x tolak 2, x tolak 8. X sama dengan 2 dan 8. Kenapa cikgu abaikan 2? Nilai x 2, kalau kamu gantikan dekat dalam tujukan, dia akan dapat 6, 6, 6. Sebab tu 2 tu tak boleh dipilih sebagai nilai x. Maka kita ambil 8. Maka jawapan kita adalah x sama dengan 8. Okey, tengok pula soalan B. Hasil tambah 10 sebutan pertama. Kita ada 24, 12 dan 6. Okey, kita gantikan nilai x dengan nilai 8 yang kita dapat tadi. So, oleh kerana soalan nak hasil tambah 10 sebutan pertama, kita perlu guna formula SN. SN, S10 lah. So, S10 sama dengan nilai A kita adalah 24, nilai R kita adalah 0.5. Nilai R tu adalah T2 bagi T1, 0.5. N kita adalah 10. Maka murid-murid boleh masukkan dalam rumus dan tekan kalkulator. Bila murid-murid nak masukkan dalam rumus, pastikan masukkan nilai tu satu persatu. Kemudian baru tekan kalkulator. So jadi itulah jawapan dia. Dapat Jawapan akhirnya adalah S10 sama dengan 3069 per 64. Itu dia. Dah 7 soalan kan, Ya, cikgu tunjukkan soalan contoh berkaitan dengan algebra. Saya pasti murid-murid mungkin kalau sebelum ini ada keliru bagaimana untuk selesaikan, dan selepas apa yang telah ditunjukkan oleh cikgu Ezham ni sendiri, saya pasti ianya membantu anda sewaktu hari pentaksiran nanti. Baik, kita nak berhenti rehat dulu kepada murid-murid semua. Nampak macam ada yang pening kepala tu. Jangan pening-pening, kita nak rehat dulu. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecotan bagi mata pelajaran Matematik Tambahan. Cikgu, bagi bab algebra saya memang dah mahir dah. Cuma saya ada masalah di bahagian ataupun bab geometri ni, Cikgu Ezham ni. Saya pasti mungkin cikgu boleh bantu saya dan juga murid-murid di rumah. Boleh cikgu? Okey, jom kita. Okey, kita tengok. Tadi kita dah buat soalan-soalan di bawah bidang algebra. Sekarang ni kita tengok pula soalan-soalan di bawah bidang geometri. Okey, so topik yang pertama cikgu pilih adalah hukum linear. Kalau pelajar, kalau kita tengok hukum linear ni, dia adalah garis lurus. Bila garis lurus, kita cerita pasal garis lurus, paling penting adalah yang pertama nilai M kecurunan,
dan yang kedua adalah nilai C pintasan Y. Kemudian kita tengok soalan ni. Diberi Raja 4 menunjukkan graf garis lurus log 3Y melawan log 3X, diberi X dan Y dihubung oleh Y tolak 27 X kuasa H sama dengan kosong. Dan soalan minta ungkapkan dalam sebutan H. Okey, kita tengok soalan ni. Boleh tak kita terbitkan kecurunan, cari nilai kecurunan daripada gambar raja? Tak boleh. Maka kita perlu dapatkan kecurunan itu daripada ungkapan yang dibagi. Y tolak 27 X kuasa H sama dengan kosong, di mana kita perlu jadikan Y sebagai perkara rumus. Maka Y sama dengan 27 X kuasa H. Kita ada Y. Tapi kita tengok paksi Y kita bukan Y saja. Paksi Y kita adalah log Y asas 3. Macam mana kita nak jadikan Y itu log Y asas 3? Maka kita perlu log asas 3 kan untuk kedua-dua bahagian lah. So kita akan jadi log Y asas 3 sama dengan log 27 X kuasa H asas 3. Kalau murid-murid tengok 27 X kuasa H dia adalah darab, maka log 3 kita akan jadi tambah log 3 27 tambah log X kuasa H asas 3. Okey, kemudian kita tahu bahawa 27 boleh ditukar jadi 3 kuasa 3. Kita tukarkan, dia jadi log 3Y sama dengan log 3 kuasa 3 asas 3 tambah log X kuasa H asas 3. Okey, hukum log kata kuasa kita akan bawa ke depan. Maka dia akan jadi log Y asas 3 sama dengan 3 log 3 asas 3 tambah H log X asas 3. Kemudian apa kita buat? Kita maklum bahawa log 3 ini akan jadi 1. Maka kita memudahkan lagi kita punya ungkapan ataupun kita punya persamaan. Dia akan jadi log Y asas 3 sama dengan 3 tambah H log X asas 3. Kita susun, kita tahu bahawa ini adalah kita punya paksi Y. Okey, manakala log X asas 3 ini adalah paksi X. Maka siapa yang duduk dengan paksi X? Dia adalah nilai M. Nilai M ini adalah nilai M kita, iaitu nilai kecurunan, iaitu H. Mana 3 ini akan jadi nilai C kita, iaitu pintasan Y. Kalau kita susun dalam bentuk YMX tambah C, dia akan dapat log Y asas 3 sama dengan H log X asas 3 tambah 3. Kemudian oleh kerana soalan nak ungkapkan Y, kita perlu buangkan log. Tapi sebelum kita nak buang log, kita perlu susun log di depan. Maka dia jadi log, dia akan dapat log 3Y sama dengan H log 3X. Maka M tu akan jadi nilai kecurunan kita. Maka nilai formula M kita adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So kita kumpulkan, maksud cikgu kita gantikan nilai. Okey, gantikan nilai, dia akan dapat 5 tolak 3 bahagi K tambah 2 tolak kosong. Okey, kita akan dapat H sama dengan 2 per K tambah 2. Oleh kerana soalan nak ungkapkan K, kita perlu pindahkan K ke depan. Macam mana kita nak pindahkan K ke depan? Kita bawa naik atas. Okey, bahagi tukar jadi darab. Okey, so H bracket K tambah 2, kita bawa turun balik. 2 per H tolak 2. Maka ungkapkan K dalam sebutan H, inilah jawapan dia. Okey, so ataupun jawapan boleh ditukar, ataupun kalau pelajar dengan kat rumah itu, kalau dia nak buat 2 tolak 2H per H pun boleh diterima. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, masih lagi garis lurus, masih lagi hukum linear. Kita tengok soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Boleh tak kita cari nilai M? Okey, murid-murid, cikgu pasti murid-murid dapat mencari nilai M, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, di mana nilai Y2 kita adalah 14 tolak 5. Okey, tengok Y dengan Y, X dengan X, 9 tolak kosong. Kemudian kita akan dapat M sama dengan 1. Apabila kita dapat M sama dengan 1, maka kita akan susun dalam bentuk persamaan garis lurus, iaitu Y tolak Y1 sama dengan M bracket X tolak X1. Okey, kita gantikan. Okey, kita ambil, katalah cikgu ambil titik koordinat 0,5, maka Y1 cikgu akan jadi 5, X1 cikgu akan jadi kosong. M tu adalah 1, kita kembangkan dapat Y tolak 5 sama dengan X, maka Y sama dengan X tambah 5. Kemudian Y kita bukan Y kita adalah log. Okey, maka kita perlu log kan. Okey, so cikgu bagi semua dengan log. Okey, maksudnya Y tu dapat log, X tu pun dapat log. Sebab apa? Daripada gambar paksi log
untuk paksi Y adalah log Y asas 10, paksi X adalah log X asas 10. Maka inilah ungkapan dia. Tapi ingat, soalan nak ungkapkan Y dalam susunan X, dia tak nak ada log. So, kita kumpulkan log di sebelah depan, maka dia akan dapat log Y asas 10 tolak log X asas 10 sama dengan 5. Log 10, murid-murid, kita boleh faktorkan. Oleh kerana hukum log, tolak akan jadi bahagi. Ingat ya, tolak akan jadi bahagi. Maka macam mana kita nak matikan 10 ini? Kita akan pindahkan nilai 10 ke sebelah kanan, maka dia akan jadi Y per X sama dengan 10 kuasa 5. Dan kemudian kita pindahkan X, dia akan jadi Y sama dengan 10 kuasa 5 X. 10 kuasa 5 adalah 100,000. So, Y sama dengan 100,000 X. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Masih lagi dalam hukum linear, geometri. Okey, kita tengok soalan ada graf dan soalan A dia minta ungkapkan dalam bentuk linear. Murid, okey, kita tengok soalan ini. Pertama kali, kita ada 4Y sama dengan 2X tambah Q per X. Kemudian kita tengok paksi kita. Paksi kita tu Y ke? Bukan kan? Kita adalah XY. So macam mana Y nak jadi XY? Kita darabkan Y tu dengan X. Okey. So bila kita darab dengan X, semua ungkapan kita perlu darab dengan X. Maka dia akan jadi begini. Semua perlu darab dengan X. So dia akan jadi 4XY sama dengan 2X kuasa 2 tambah Q. Ingat, paksi Y kita adalah XY. 4 perlu dipindahkan. Maka dia akan jadi, kita perlu bagi dengan 4 lah. Dia akan dapat XY sama dengan 1 per 2X kuasa 2 tambah Q per 4. Okey. So next, soalan cari nilai P dan nilai Q. Okey, macam mana pula kita nak cari nilai P dan nilai Q? Okey, ini adalah persamaan kita yang tadi kita dapat. XY sama dengan 1 per 2X kuasa 2 tambah Q per 4. Di mana XY ini adalah paksi Y. Okey. X ini adalah paksi X. Maka M kita adalah setengah. 1 per 2. Okey, maka C kita adalah Q per 4. Kemudian kita akan mencari menggunakan kaedah Y2 tolak Y1 sama macam tadi. Kita gantikan nilai 2 tolak P. Kenapa cikgu dapat 2 tolak P? Sebab Y2 tolak Y1. Y2 tu tolak dengan P, Y1 kat bawah. 10 tolak kosong. Okey, kemudian kita selesaikan. Dia akan dapat 1 per 2, 2 tolak P per 10. Kita darab silang, kamu akan dapat 10 sama dengan 4 tolak 2P. Kita nak P. Okey. 4 tolak 10, 2P sama dengan negatif 6. Maka P sama dengan negatif 3. Kita bukan nak P saja, kita nak Q. Macam mana nak cari nilai Q pula? Okey, Q kita adalah P sama dengan Q per 4. Okey, daripada gambar rajah kita tahu pintasan Y kita adalah P dan C kita adalah Q per 4. Kita gantikan nilai yang kita dapat. P adalah negatif 3 sama dengan Q per 4. 4 perlu dipindahkan. Okey, kita pindah ke sebelah, dia jadi darab. Maka Q sama dengan negatif 12. Okey, kita tengok pula soalan contoh yang ke-12. Masih lagi di bawah tajuk bidang geometri. Ini adalah topik koordinat geometri. Okey, kalau kita tengok soalan ni nak minta yang pertama adalah koordinat D. Okey, koordinat D adalah di sini. Okey, kalau kita tengok, okey, koordinat D, garisan dia adalah BCD. Okey, kemudian nilai BC kita perlu tahu C kita adalah titik tengah. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah? Seperti yang kamu tahu, nilai titik tengah antara C adalah titik tengah antara A dan E. Okey, kita dapat 3 tambah 7 bahagi 2, 2 tambah negatif 6 bahagi 2, maka kita akan dapat 5 negatif 2. Ini adalah nilai titik C kita. Okey, so kita letak nilai C pada gambar rajah. Kemudian kita darab silang. Macam biasa, gunakan formula pembahagian tembiring, pembahagian titik yang berada di tengah, yang MN tu, kalau kamu ingat lagi. Okey, 2 darabkan dengan sebelah kanan, 3 akan darab dengan sebelah kiri. X dengan X, Y dengan Y. Okay, kita tengok X kita. Okey, koordinat X kita adalah 5 sama dengan negatif 1, 3 darab 2X, tambah 2X sama dengan 2 per 3. Okey, kita selesaikan. Okey, 5 pindah sebelah kanan, dia akan jadi 25. 25 tambah 3, 28. X sama dengan 14. So yang koordinat Y pula kita tengok negatif 2 sama dengan 3 darab negatif 8 tambah 2 darab 2Y per dengan 5. Kita selesaikan. Okey, kita buat pindah negatif 14. 14 sama dengan 2Y. Mana dapat 14? Negatif 2 darab dengan 5 negatif 10. Okey, kemudian negatif 24 pindah jadi tambah 24, dapatlah 14 sama dengan 2Y, maka Y sama dengan 7. Okey, perhatikan betul-betul, jangan kerjanya. Soalan minta koordinat,
maka kita bagi dalam bentuk koordinat D adalah 14, 7. Kemudian tengok soalan minta yang seterusnya adalah minta luas untuk CDE. Okey, so luas untuk CDE kita susunkan 5 negatif 2, 4 7, 7 negatif 6, 5 negatif 2, di mana formulanya ada di bahagian depan muka surat. So kita buat darab silang macam biasa, 5 darab 7, 14 darab negatif 6, 7 darab negatif 2. Okey, kemudian kita tambahkan, kita dah tambahkan antara nilai ni, kita tolak pula yang warna merah ni. Okey, 7 darab 7, negatif 6 darab 5. Kemudian dia akan susun beginilah. Okey, 5 darab 7 tambah 14 darab negatif 6 tambah 7 darab negatif 2, tolak dengan grup yang merah tadi. Negatif 2 darab 14 tambah 7 darab 7 tambah negatif 6 darab 5. Kita ambil kalkulator, kita tekan nilai, dia akan dapat 1/2 modulus negatif 63 tolak negatif 9. Kamu akan dapat 1/2 modulus negatif 54. Ingat, modulus ini adalah memberi jawapan dalam positif, maka negatif perlu positifkan, maka nilai dia 27. Okey, dan seterusnya soalan minta cari lokus. Okey, dia cakap titik P bergerak dalam bentuk lilitan. Kita tahu lilitan bulatan begini. Okey, kita ada dua nilai A dengan B. Okey, ini adalah dia punya koordinat A dengan B, dan ini adalah titik P. Okey, diameter dia, murid-murid kira-kira mencari jarak. Macam mana nak cari jarak? Okey, 3 tolak negatif 1 kuasa 2 tambah 2 tolak negatif 8 kuasa 2. Apabila kita selesaikan, diameter kita akan dapat punca kuasa 16/100, maka diameter kita adalah 116 punca kuasa 2. Itu diameter. Okey, dan pusat bulatan kita perlu cari. Macam mana nak cari pusat bulatan? Nama pun pusat bulatan dia berada di tengah. Berada di tengah, maksudnya kita akan gunakan formula 3 tambah negatif 1, okey, bahagi dengan 2. 2 tambah negatif 8 bagi dengan 2, maka pusat bulatan kita adalah 1 negatif 3. Soalan minta lokus. Okey, minta lokus, maka kita akan gunakan titik lokus kita antara P dan X. Okey, guna formula jarak. Okey, P adalah X tolak 1 kuasa 2, Y tolak dengan negatif 3 kuasa 2 punca kuasa. Dan kenapa cikgu perlu bahagikan set 116 dengan 2? Sebab kita nak jejari. Maka bila kita selesaikan, kita kembangkan punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa, maka dia akan dapat 29. Dan yang dalam tu kita perlu kembangkanlah. Dia akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9 tambah 9 sama dengan 29. Maka kita selesaikan, dia akan dapat X tolak 2, X kuasa 2 tolak 2X tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 1 tambah 9 tolak 29 sama dengan kosong. Kita pemudahkan, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tolak 19 sama dengan kosong. Itulah dia punya lokus untuk titik geometri ini. Itu dia. Jadi saya pasti sekiranya kalau murid kan terjumpa dengan bentuk soalan geometri ini, mereka dah tahu dah bagaimana untuk menyelesaikannya. Terima kasih kepada Cikgu Ezham ni. Kita belum habis lagi, tetapi kita nak berehat sekali lagi. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecutan. Cikgu, satu soalan. Saya kalau bahagian kalkulus tu pun masih belum kuasai lagi lah. Bantulah saya cikgu macam mana nak buat kalkulus. Okay. Betul ke saya sebut? Betul, kalkulus. Yeah. Okey, so tadi kita dah sentuh bahagian algebra, bidang algebra, kita dah sentuh bidang geometri, dan kemudian kita akan masuk bidang kalkulus. Okey, dan bidang kalkulus kita tengok topik-topik yang ada. Yang pertama sekali kita akan tengok soalan inilah. Okey, soalan topik kalkulus yang pertama adalah ini. Okey, kalau kita tengok, pelajar tengok soalan ni, soalan apa ni? Ini adalah sebenarnya soalan pembezaan. Okey, mana nak tahu soalan pembezaan? Adalah ini, fungsi kecurunan. Bila ada keyword fungsi kecurunan ni, murid-murid, kita tahu bahawa fungsi kecurunan bermaksud dy dx. Okey, oleh kerana dy dx, kita perlu bezakanlah
So macam mana kita nak bezakan? Kita ada Y sama dengan X tambah 2X kuasa negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab soalan negatif 2. So kemudian kita bezakan satu persatu. Yang X tu adalah 1 bawa depan, darab depan. Sebab mana datang 1? Sebab X tu adalah sebenarnya kuasa 1. 1 darab yang depan. Dan kemudian 1 tu perlu ditolak dengan 1. Sama juga proses yang sama kita ulang. Negatif 2 didarab dengan 2. Dan negatif 2 tolak 1. Kemudian kita pemudahkan, dia akan dapat dy dx sama dengan 1 tolak 4x kuasa negatif 3. Apabila kita nak kemaskan lagi, kita dapat dy dx sama dengan 1 tolak 4 per x kuasa 3. Itu adalah kita punya fungsi keturunan. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya dia bagi tahu satu garis lurus menyentuh lengkung pada titik P. Okay, garis lurus itu bersenjang pula dengan garis lurus y tambah 2x. Kat sini, keyword kita adalah ini, garis lurus menyentuh lengkung. Garis lurus yang menyentuh lengkung ini adalah dikenali sebagai tangent. Okey, manakala y tambah 2x itu adalah pastinya adalah normal dia. Okey, so normal kita ada y sama dengan negatif 2x, maka keturunan dia adalah negatif 2. Okey, kalau normal tu negatif 2, maka tangent kita akan tahu, automatik kita tahu adalah 1/2. Sebab tangent dengan normal dia akan jadi terbalik. Kalau seorang tu negatif 3/2, maka tangent akan jadi 2/3. Kalau ini M sama dengan negatif 2, maka tangent kita akan jadi 1/2. Kemudian kita tahu bahawa tangent ini adalah dy dx, maka dy dx adalah 1/2. dy dx kita dah dapat tadi. Dy dx kita adalah 1 tolak 4 per x kuasa 3, samakan dengan 1/2. Kemudian kita selesaikan, kita perlukan cari nilai x. Okey, kita pindahkan 1/2 ke sebelah depan. Dia akan dapat 1 tolak 1/2 sama dengan 4 per x kuasa 3. Okey, so kita dah silang macam tadi. Kita akan dapat x kuasa 3 sama dengan 8. Maka kita pindahkan punca kuasa 3 ke sebelah kanan. 8, so dia akan x sama dengan 2. Okey, oleh kerana soalan nak koordinat, maka kita perlu cari nilai y. Macam mana kita nak cari nilai y? Kita perlu gantikan dalam persamaan lengkung kita. So kita ada y sama dengan x tambah 2x kuasa negatif 2. Nilai x tadi kita dapat 2, kita gantikan. Okey, 2 tambah 2 bracket 2 kuasa negatif 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 5/2. Maka kita punya koordinat P adalah 2 5/2. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Calculation seterusnya iaitu soalan nombor 15, soalan pengamiran. Okey, soalan pengamiran ini adalah soalan asasnya adalah kamikan 4 negatif 1 3x kuasa 2 tambah 2x. Okey, kalau tadi kita perlu tolak, pengamiran kita perlu buat penambahan. Okey, di mana kuasa kita perlu tambah 1 dan bawa turunlah, maka kamu akan dapat 3x kuasa 3 per dengan 3 tambah 2x kuasa 2 per dengan 2, 4 negatif 1, limit dia 4 negatif 1. Maka kamu perlu gantikan nilai x tu dan nilai 4 dan negatif 1. Macam mana kita nak buat pergantian? Kita buat satu persatu. Okey. So kita dapat 4 kuasa 3 tambah 4 kuasa 2. Kita masukkan nilai 4. Kemudian ingat, kita perlu tolak dengan nilai apabila kamu masukkan negatif 1. Okey, kita akan dapat negatif 1 kuasa 3 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey, kita pemudahkan, kita tekan saja kalkulator, kamu dapat 80. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini soalan pengamiran. Masih lagi pengamiran. Okey, mana kita tengok pengamiran? Dia luas. Kita perlu tahu bahawa luas merupakan satu aplikasi untuk mencari pengamiran. Pengamiran adalah satu alat untuk kita mencari luas di bawah graf. Okey, hitung luas untuk batas lengkungan x sama dengan y kuasa 2 tolak 2y tolak 3 dan paksi y. Okey, kita akan tengok. Okey, luas adalah limit 3 negatif 1, had dia 3 negatif 1, y kuasa 2 tolak 2y tolak 3. Maka kita kamikan, kita akan dapat y kuasa 3/3 tolak y kuasa 2/2. Okey, 2y kuasa 2/2 tolak 3y. Okey, 2y kuasa 2/2 kita potong, dapatlah y kuasa 2 tolak 3y. Kita masukkan pula nilai 3. Okey, jadi negatif 9 tolak 5/3, maka jawapan dia negatif 10/2/3. Okey, kalau kita tengok kenapa negatif 10 kemudian cikgu tukar kepada 10/2/3? Ini kerana luas itu hanya positif. Negatif merujuk kepada kawasan mana dibatasi. Okey, itu adalah untuk mendapat luas
jawapan dia adalah 10/2/3. Maka luas dia adalah 10/2/3 lah. Itulah jawapannya. Ya. Baik, itu dah cikgu telah menunjukkan bagaimana cikgu kan sekiranya murid-murid terjumpa dengan bentuk soalan mengenai algebra, kalkulus maupun geometri. Cikgu Ezhamni kan. Jadi saya pasti cikgu juga ingin memperkatakan sesuatu kepada calon-calon SPM 2022 terutamanya yang mengambil mata pelajaran ini iaitu matematik tambahan. Silakan cikgu. Okey. Ingat murid-murid untuk peperiksaan kali ini yang pertama maksud cikgu pentaksiran kan? Ya, pentaksiran kali ini ingat bahawa setiap soalan tu ada rumah jawapannya. Maka kita mestilah tulis jawapan kita pada ruangan jawapan yang disediakan. Dan yang kedua, pergantian rumus tu kena buat satu persatu. Yang ketiga, jawapan akhir mestilah dalam 4 angka berti ataupun 2 tempat titik puluhan. Dan yang terakhir sekali Mal, perlulah tunjukkan jalan kerja itu dengan jelas dan satu persatu. Untuk memastikan markah tidak hilanglah dalam taksiran nanti. Jangan tiba-tiba tulis jawapan saja. Ya. Jalan kerjanya tidak ada pun susah juga macam tu cikgu. Bukan kan? susah, memang tak boleh dapat markah lah. Memang tidak boleh ada markah. Dan kalau boleh jangan tinggalkan orang kata soalan itu kosong macam tu je betul. kan. Cubalah yang terbaik. Cuba yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Ezhamni di atas perkongsian tersebut dan juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Kulina. Baik, sampai di sini saja sukses SPM 2022 pecotan bagi mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan saya Akmal Azli. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2022. Bye bye.